Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 9 Oktober 2024. Projek pembangunan persekutuan untuk sekolah dan klinik boleh dilaksana di negeri ini tanpa perlu menunggu status hak milik tanah selagi ia diwartakan untuk tujuan tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, langkah itu diputuskan kerajaan negeri bagi memastikan tiada kelewatan dalam pelaksanaan projek berkenaan. Dato' Haji J turut menggesa Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR terus memperkukuh kerjasama dengan agensi persekutuan berkaitan di Sabah agar pelaksanaan projek tersebut berjalan lancar. Beliau menyatakan demikian sempena lawatan kerjanya ke KPMKR di Wisma Tun Fuad. Dato' Haji J juga memuji rancangan proaktif KPMKR untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan rakyat melalui penubuhan Pusat Autisme Sabah di Sembulan selain pemerolehan mesin positron emission tomography PET scan dan single photon emission computer tomography SPEC scan bernilai jutaan ringgit. Kedua-dua mesin tersebut adalah untuk pengesanan kanser yang kini terdapat di Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah di Likas. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Haji J menerima kunjungan hormat daripada Panglima 5 Division, Major Jeneral Datuk Nurul Azril Arifin dan Setiausaha Persekutuan Sabah yang baharu, Datuk Seri Rosli Isa di pejabatnya di Menara Kinabalu. Datuk Nurul sebelum ini merupakan Asisten Ketua Staf Operasi Latihan dan Pertahanan Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM. Beliau mengambil alih jawatan di sandang Major Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman berkuat kuasa 11 September lalu. Manakala pelantikan Datuk Seri Rosli berkuat kuasa 9 September lalu menggantikan Datuk Makhzan Mahyuddin yang kini dilantik sebagai Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri. Datuk Seri Rosli sebelum ini merupakan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang serta bekas Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Kesungguhan kerajaan negeri meningkatkan tahap pendidikan dan memperkukuh pembangunan modal insan dapat dilihat menerusi inisiatif di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Lebih RM474 juta diperuntukkan bagi tujuan tersebut. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata, peruntukan itu digunakan untuk meningkatkan prasarana pendidikan dan pemberian bantuan pendidikan, biasiswa dan derma siswa kepada pelajar yang layak. Beliau berucap dalam Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Papar di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Teks ucapannya dibacakan Setiausaha Politik Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Muhammad Ghazali Haji J. Menurut Datuk Armizan, kerajaan negeri juga komited menyifarkan sekolah daif menjelang tahun 2029 dengan penyediaan prasarana yang lengkap dan kondusif. Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEWA memberi keutamaan kepada beberapa isu penting dalam penyaluran geran kepada badan bukan kerajaan NGO wanita. Pengarahnya Haslina Ismail berkata, ia antara lain melibatkan isu gender, keganasan rumah tangga dan kesihatan mental. Haslina menjelaskan 32 NGO wanita yang menerima geran tahun ini merupakan pertubuhan yang berdaftar di bawah JEWA dari pelbagai daerah seluruh negeri. Katanya penyaluran geran ini membuktikan keterlibatan NGO wanita amat diperlukan sebagai penggerak masyarakat. Beliau juga berkata bilangan NGO wanita yang berdaftar dengan JEWA meningkat setiap tahun. Sehingga kini terdapat 180 NGO wanita di negeri ini berdaftar dengan JEWA. Pelbagai aktiviti dijalankan bagi mencapai kesetaraan gender yang merupakan antara matlamat utama Agenda 2030. Keboleh pasaran murid berkeperluan khas di Sabah mencapai 89% tahun lalu. Ia melibatkan mereka yang menyambung pelajaran di peringkat sijil, diploma dan ijazah serta bekerja dalam bidang industri maupun bekerja sendiri.
Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Muhammad Sufri Salim berkata, ini membuktikan murid berkeperluan khas mampu berdaya saing sama seperti individu biasa. Kita sebenarnya tidak mahu melahirkan masyarakat yang sentiasa bergantung kepada bantuan. Itu tujuan kita sebenarnya. Biarpun mereka ni murid berkeperluan khas ataupun berkelainan upaya, tapi mereka ada faktor kelebihan daripada faktor-faktor lain. Jadi kita tengok dan kita pandang di sana. Beliau ditemui RTM dalam Karnival Kebolehpasaran KIK, murid berkeperluan pendidikan khas peringkat negeri Sabah tahun 2024. Karnival 3 hari ini antara lain menonjolkan kemahiran berinovasi seperti penghasilan sabun cuci pinggan menggunakan bahan organik dan terpakai, menghasilkan poster digital, anyaman manik serta penyemaian benih. Turut diadakan pertandingan bakat nyanyian soloh dan dekorasi kek. Seramai 360 peserta berkeperluan khas dari 24 pejabat pendidikan daerah PPD seluruh negeri terlibat dalam karnival ini. Menjelang pembentangan Belanjawan 2025, pelbagai harapan disuarakan rakyat Sabah dan pastinya ia untuk memastikan kesejahteraan terus dinikmati serta dipertingkatkan. Ini termasuklah dalam bidang pendidikan dan membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Sektor pendidikan di Sabah ni sangat memerlukan bajet yang tinggi kerana perlu banyak sekolah-sekolah yang perlu dinaik taraf, diselenggara. Begitu banyak sekolah-sekolah daif di sini untuk dibaik pulih. Jadi diharap untuk kali ini bajet pendidikan khasnya untuk negeri Sabah perlu ditambah dan pembaikan-pembaikan perlu disegerakan. Kita kalau boleh kurangkan daripada harga minyak dan kekalkan harga yang ada sekarang. Sebabnya kadang-kadang ramai yang di 40 mempunyai anak yang melebihi 4 orang ke atas dan pendapatan tidak mengizinkan. Sekiranya benda ini dikurangkan dan dikekalkan, insya-Allah akan bertambah ekonomi. Tumpuan belanjawan kali ini agar dapat menekankan juga lagi isu kos sara hidup dan juga kawalan harga barang. Kerana inilah kerisauan yang sebenarnya yang rakyat hadapi lalui seharian. Harapan saya, belanjawan pada tahun ini dapat dipantau harga barang-barang kerana peniaga seperti saya ini menghadapi kenaikan harga barang yang tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan Belanjawan 2025 di Parlimen pada 18 Oktober ini. Penyebaran berita palsu yang dikaitkan dengan pasukan Sabah FC perlu diambil tindakan tegas. Langkah itu bagi memastikan perkara seumpama tidak berulang. Ketua Jurulatih Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee berkata penyebaran maklumat palsu menimbulkan kekeliruan dan kebimbangan. Saya berharap para peminat selepas ini hanya akan mempercayai sesuatu jika statement ataupun laporan yang dikeluarkan atas portal Sabah FC. Jadi dari situ kita akan memaklumkan jika ada isu-isu ataupun perkara-perkara yang ingin kita sampaikan pada para peminat di mana mereka boleh mempercayai apa yang dikatakan melalui official portal kita. Dalam perkembangan lain, Datuk Kim Swee memaklumkan Sabah FC akan mengadakan perlawanan persahabatan menentang pasukan pilihan Tawau Sabtu ini sebagai sebahagian persiapan pasukan untuk menghadapi Perak 19 Oktober ini. Perlawanan tersebut juga dilihat sebagai peluang untuk merapatkan hubungan antara pasukan dan para peminat di Tawau. Beliau mengesahkan semua pemain Sabah FC akan beraksi dalam perlawanan tersebut kecuali mereka yang bersama dengan pasukan kebangsaan di Auckland, New Zealand.
Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.